sini kita tuh sekarang. Selamat datang, kami ucapkan selamat datang ke Sarawak. Apa khabar semua? Minggu ini berjumpa lagi dalam Sini Kita Tok. Berada di mana? Lawas. Lawas ni tempat dia memang menarik. Ada banyak tempat-tempat yang akan saya bawa anda jalan-jalan sekejap lagi. Dia sebuah daerah dalam Limbang. Jadi salah sebuah tempat pelancongan jugalah. Dia tetap bersempadan dengan Brunei dan juga Sabah. Daripada Sabah pun tak jauh. Jadi kita nak mula daripada mana dulu? Jadi kita tengok kawasan sekitar dulu. Kemudian jangan lupa saksikan minggu ini tempat menarik semuanya di Lawas dalam Sini Kita Tok. Jom. Sini Kita Tok. Minggu ini kita terus meneroka keindahan bumi Kenyalang dengan merantau ke daerah Lawas, Sarawak. Lawas merupakan sebuah daerah di bawah pentadbiran bahagian Limbang. Jika mengembara dengan perjalanan darat dari Bandaraya Kuching, perjalanan memang agak jauh kerana Lawas terletak 1,200 km dari Kuching. Penerbangan dari Kuching pula lebih singkat masanya, iaitu sekitar 3 jam. Menariknya, Lawas juga terletak bersempadan dengan temburung di negara Brunei Darussalam dan juga Kota Kinabalu, Sabah. Selain ke tempat-tempat yang sinonim dengan Lawas, saya juga ingin meneroka tempat-tempat baru yang mempunyai potensi pada masa akan datang. Selamat datang ke Pasar Besar Lawas. Yang ni pula Pasar Besar Lawas. Dia dibuka setiap hari. Macam-macam ada dijual di sini macam biasa. Ada sayur-sayuran, buah-buahan segar, makanan basah pun ada. Di sebelah atas dia tempat orang makan-makan, minum-minum. Jadi buat penduduk kampung ni yang bertani ke ataupun yang jadi nelayan, di sini dah tempat dia menjual hasil-hasil tangkapan diorang. Pasar Besar Lawas dibuka setiap hari dan menjadi tempat untuk penduduk kampung menjual hasil tani dan tangkapan laut. Namun begitu, pada hari Sabtu, pengunjung akan tertumpu ke Pasar Tamu Lawas yang sememangnya terkenal di daerah ini. Tadi tu Pasar Besar Lawas, yang ni pula kita ke Pasar Tamu Lawas. Yang dijual ni lebih kurang sama, tapi menariknya hanya dibuka Jumaat dan Sabtu sahaja. Kemudian dia ada juga peniaga daripada Sabah selain daripada warga tempatan dekat sini. Tengoklah apa dia. Jom. Pengunjung akan membanjiri pasar tamu ini seawal jam 7 pagi lagi. Mana tak ramai, pengunjung bukan sahaja datang dari sekitar Lawas. Terdapat juga pengunjung dari Brunei dan juga Sabah memeriahkan pasar tamu ini. Produk-produk yang terkenal di sini seperti ikan tahai, garam bukit dan beras bario memang banyak terdapat di sini. Malah dijual pada harga yang amat berpatutan. Ni dia. Kalau tadi kita tengok ada barangan sayur-sayuran, buah-buahan, yang ni pun produk tempatan juga. Betul kan, Nanti? Ya. Nanti daripada mana, Nanti? Orang Lawas? Memang orang Lawas. Memang orang Lawas? Ya. Nanti daripada suku kaum apa ni? Lun Bawang. Orang Lun Bawang. Tu saya tengok ada pakai topi tu. Memang daripada Lun Bawang kan? Apa-apa menarik ada di sini, Nanti? Di sini menarik ada beras. Beras dari Ulu lah. Kami panggil dari Baklalan. Dia ada satu tempat yang dia sejuk sana lah. Tapi saya selalu dengar lah pasal beras ni. Dia apa beza dengan beras lain ni, Nanti? Kita ambil satu nanti. Tengok. Ni dia organik kan. Dalam tidak campur tu baja apa? Kimia. Tak ada kan? Tidak. Sihat dan menyihatkan. Beras daripada Baklalan. Iya. Lagi ada garam bukit. Ini memang famous lah. Garam bukit ada di sini. Garam bukit ni dia makan dengan apa ni? Garam bukit boleh kita makan dengan buah-buahan dan untuk kita masak harian lah. Ini pun sihat juga kan? Iya, dia sehat. Destinasi kita yang seterusnya ialah di Taman Eko Penawan. Kawasan air terjun ini terletak di Jalan Sungai Penawan, kira-kira 16 km dari Bandar Lawas. Perjalanan dari Bandar Lawas mengambil masa sejam dan keadaan jalan agak baik, sehinggalah anda tiba di persimpangan Jalan Merapuk untuk menuju ke Penawan.
setelah setengah jam perjalanan daripada Pekan Lawas, saya dah pun tiba di air terjun Penawan. Tempat ni dia memang menarik. Macam tempat air terjun yang lain, tapi konsep dia konsep taman tema. Yang menariknya, tempat ni untuk orang datang konsep dia eksklusif tau. Dia privacy. Jadi nak datang dia kena tempah dulu. Sebab apa dia buat macam tu? Dia nak jaga persekitaran. Yelah, alam semula jadi dah cantik-cantik. Nanti kalau terbuka semua orang datang, tempat ni kotor, susah lah pula kan. Jadi tempat ni akan dibangunkan menjadi kawasan eko pelancongan. Saya nak tengok apa yang menarik ada kat sini. Dengan kata ada banyak aktiviti juga boleh dibuat di sini. Jadi kita tengok tinjau sekitar. Lepas tu buat apa lagi? Mandi lah. Taman Eko Penawan juga diuruskan oleh Koperasi Kota Penawan Lawas Berhad. Ia menggunakan konsep alam semula jadi dan pelancongan bertanggungjawab dengan keutamaan diberikan kepada kebersihan dan penjagaan alam. Cukup unik konsep bilik-bilik penginapan di sini. Mereka menggunakan konsep kembali ke alam semula jadi dengan menyediakan kemudahan asas untuk tidur dan berehat. Sekarang, tiba pula saat yang saya nanti-nantikan, menyaksikan keindahan air terjun Penawan. Yeah! Cantik tak? Memanglah cantik. Datang sini, tengok depan-depan, lagi cantik. Bersama dengan saya, Encik Joseph ya? Ya, betul. Pemilik Penawan Waterfall Eco Park ni di air terjun tingkat yang pertama. Pertama, betul tuan. Ni nama apa panggil? Waterfall ini dipanggil adalah waterfall Batu Merengap. Batu Merengap. Merengap artinya dalam bahasa Inggeris ialah cliff waterfall. Kerana waterfall akan jatuh begitu sahaja. Ya. Dan ini diusahakan oleh Koperasi Kota Penawan. Bukan saya ya. Koperasi Kota Penawan ni ahli-ahli dia macam mana, keluarga ke? Okey, koperasi ini adalah daripada penduduk Kampung Penawan, Koperasi dengan pengahli dan kebanyakan dia ada kaitan saudara mara. Bilangan ahli sekarang 100 lebih. Kita ada 10 air terjun. 10 yang pertama ni ketinggian dia adalah 70 kaki. Paling dalam 5 hingga 6 kaki sahaja. Wuhu! Masa untuk mandi air terjun. Bukan main seronok kalau berpeluang mandi di air terjun ni. Bukan apa. Keseronokan mandi di air terjun lain dari yang dirasakan ketika di rumah ataupun kolam renang. Airnya segar, sejuk dan nyaman. Encik Joseph juga seorang instruktur renang dan diiktiraf sebagai seorang anggota penyelamat pantai dari Amerika Syarikat. Selain air terjun dan penginapan, aktiviti-aktiviti lain yang boleh dilakukan di sini ialah perkemahan, berkelah, gembara hutan, kem bina diri, sesi fotografi, ceramah motivasi, malah resepsi perkahwinan juga boleh dilakukan di sini. Hebat kan? Nak beritahu anda semua, kalau datang ke Lawas ni nak tengok alam semula jadi, mesti ke Penawan Waterfall ni. Dan saya dengar ada satu lagi tempat, kalau ni air terjun, tempat tanah tinggi pula. Itu Menangang Place ke? Macam tu nama dia. Kita tahu itu esok kita pergi. Saya nak rehat dulu. Biar apa pun, terima kasih dengan semua warga Penawan Waterfall ni. Cik Yusof, terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama atas kerja sama RTM dan kami sangat senang atas kehadiran kamu semua. Selain Bario dan Bak Kelalan, saya cuba meneroka lebih lagi keindahan kawasan tanah tinggi yang lain di Lawas ini. Melalui perbualan dengan penduduk kampung dan carian di internet, saya berjaya mendapat tahu mengenai sebuah tempat dipanggil Menangang Place yang terletak 57 km dari Pekan Lawas serta 600 meter dari aras laut. Sini kita tu akhirnya tiba di Menangang Place. Tadi dah nampak kan perjalanan macam mana. Akhirnya saya berjumpa dengan Cik Leslie. Itu pemilik tempat ni. Memang cantik puas hatilah. Perjalanan sejam tadi pun tak terasa. Saya rasa sebelum kita tinjau-tinjau, kita duduk dulu borak-borak boleh? Boleh. Kat mana yang duduk ni? Mari kita pergi ke depan sana, Cik. Okey, mari. Cantik lah tempat ni, Cik Leslie. Tengok pemandangan ni, kalau minum pagi ke, tengok sarapan kan, tengok matahari naik, memang perfect lah. Tapi Cik Leslie, saya tengok kan tempat ni, dia macam jauh sikit kan daripada Bandar Lawas tadi. Jadi, macam mana boleh terfikir nak buat Menangang Place ni, Cik Leslie? Saya sebenarnya saya suka nature secara peribadi. Jadi
bagi saya kalau saya tinggal di tempat yang begini, saya rasa tenang dan juga rasa gembira lah. Dan bila saya buka tempat ni pun saya harap pengunjung yang datang dapat merasakan pengalaman yang sama apa yang saya rasakan lah. Saya tertanya juga tadi kan, nama tempat ni Menangang. Ya. Ada maksud dia. Oh, okey. Menangang Place. Menangang adalah berasal daripada perkataan bahasa Lut Bawang, bahasa masyarakat lokal di sinilah. Jadi Menangang ini adalah dalam bahasa Malaysia kenyalang. Oh, burung kenyalang. Burung kenyalang. Secara spesifik, Menangang adalah spesies burung kenyalang ataupun rhinoceros hornbill yang bertanduk warna kuning tu. Itulah dia Menangang. Oh, rupanya Menangang tu maknanya burung kenyalang. Encik Leslie kemudiannya membawa kami meninjau ke bilik-bilik penginapan di Menangang Place. Sebaik melangkah masuk, saya cukup kagum dengan dekorasi dan susun atur di bilik penginapan Menangang Place ini. Tengoklah ni, dah macam hotel 5 bintang. Dengan ruang rehat, bilik tidur serta katil yang selesa, bilik mandinya juga bersih dan berkualiti. Selain bilik-bilik seperti ini, terdapat juga pilihan bagi mereka yang ingin mengambil pakej yang lebih murah dengan penghuni yang lebih ramai. Katil bersaiz ni king Ya. Katil bersaiz king ada 2. Kalau 4 orang cukup. Kalau keluarga yang datang kat sini bawa anak-anak pun okey dah, 2 katil, bilik selesa, pemandangan, buka aja pintu tu nampak Gunung Ganang, punyalah cantik. Selain menikmati pemandangan dari atas bukit yang cukup indah, terdapat pelbagai aktiviti yang disediakan di sini berdasarkan pakej yang dipilih oleh pengunjung sendiri. Antaranya kembar hutan atau jungle trekking. Kita dah dalam setengah jam perjalanan tadi, jungle trekking Cik Leslie. Ya, betul ya. Boleh tahan jugalah. Kalau stamina tak kuat tu memang kena training dulu. Tapi kita dah berhenti dekat tempat ni. Ya. Ada banyak tanaman rotan ni. Ini rotan. Okey, ini adalah salah satu produk yang kita gunakan di kawasan ni lah. Masyarakat Lung Bawang dulu mengambil rotan untuk dijadikan tikar dan juga perabot lah. Selesai dengan aktiviti jungle trekking, kami menghilangkan penat dengan menikmati pemandangan indah di Menangang Place ini. Macam kat luar negara pun ada. Di sini juga terdapat kafe yang menyediakan makanan halal dan tradisional. Ada banyak lagi aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan di sini. Antaranya barbecue, berenang di air terjun berdekatan, melawat kolam air panas dan memancing ikan. Kolam ikan untuk aktiviti memancing terletak di Kampung Tangpau, tidak jauh dari Menangang Place. Kita bagikan makan dulu. CL bagi makan ya. Timbullah. Baru dia nampak dia keluar. Jadi di kolam ni, dia buatan ke ataupun memang natural lah dekat sini? Okey, kolam ni dia semula jadi di mana ada 2 sungai lah, 2 sungai yang menjadi sumber air kepada kolam ni lah. Oh, air daripada gunung lah? Ya, air daripada gunung. Ada 2 sungai kat sini. So kita cuma besarkan sedikit kawasan ni lah supaya kolam ni menjadi luas dan senang untuk pengunjung kita datang memancing lah. Sebelum beredar, saya ingin melihat sendiri sistem pengawalan dan pemeliharaan ikan yang dipanggil sistem tagang di Long Lidong. Seperti yang saya katakan tadi, inilah dia sistem perikanan, dia dipanggil tagang di Long Lidong, Sungai Tenguak. Ini saya nak merasa sendiri suasana tadi daripada atas saya bagi makan ikan. Ini saya masuk ni dalam ni. Sistem tagang ni kalau di Sabah dia dikenali sebagai sistem tagal. Jadi di sini digunakan juga untuk membantu penduduk kampung sebagai mengawal sumber perikanan di sini. Dia ada zon-zon dia, ada zon hijau, zon kuning, zon merah. Tempat saya berada ni zon merah. Jadi kalau zon merah tu maksudnya tangkapan-tangkapan adalah dilarang sama sekali, menyalahi undang-undang dan boleh didenda. Tengok besar-besar ni spesies ikan yang ada kat sini, ikan semak. Besar-besar nampak. Geli ni saya tahankan aja. Makan.
Sistem tagang ini sebenarnya bertujuan menimbulkan kesedaran mengenai pemeliharaan dan komitmen masyarakat setempat ke arah meningkatkan pengeluaran ikan sungai untuk makanan serta menggalakkan ekopelancongan. Selain itu, ia juga mewujudkan sikap bertanggungjawab dalam menghalang, mengawal dan mengurangkan pencemaran sungai untuk memelihara persekitaran semula jadi kepada generasi yang akan datang. Saya pun dah basah lenjun ni lah. Tapi jangan risau, ada banyak lagi sebenarnya tempat-tempat menarik kat lawas ni. Jadi jangan tukar siaran. Saya nak tukar baju dulu, ikut lagi saya. Ada banyak lagi tempat menarik di sini. Jangan ke mana-mana tau. Hari seterusnya saya nak ke Kampung Punang pula. Kampung Punang ini juga terkenal dengan parang buatan tangan yang halus buatannya dan mendapat permintaan tinggi dari seluruh dunia. Kebanyakan penduduk di sini berketurunan Melayu Brunei. Jadi, bahasa yang dipertuturkan lebih menghampiri logat masyarakat Brunei. Kampung Punang ni, Kampung Punang. Punang Jaya, memang terkenal dengan orang buat parang. Jadi Encik Zul ni adalah salah seorang pengusaha yang membuatkan parang ni. Sekarang ni tengah peringkat yang mana ni? Sekarang peringkat pasang ulu lah. Ni sudah siap pasang ulu. Kemudian dia bagi putih sikit lah, bagi kilat. Bagi kilat. Dia mula-mula memang dia hitam lah. Dia bekas supuh kan. Dia kasih kilat lah. Lepas tu nanti baru pasang dia punya itulah. Dia punya sarung. Sarung. Sarung tu dibuat terakhir sekali ke? Terakhir lah. Terakhir. Proses membuat parang terbahagi kepada pembuatan hulu serta besinya. Untuk pembuatan mata parang, besi yang dipilih dipanaskan sebelum ditempa dan diasah. Bagi bahagian hulunya pula, kayu yang sering digunakan ialah dari jenis sagarimba, sena dan akasia. Proses membuatnya memerlukan kesabaran dan kreativiti yang tinggi dan boleh memakan masa dari sehari sehingga seminggu. Bukan calang-calang Abang Zul kita ni ya. Parang tersebut ditempah sehingga mencecah ribuan ringgit. Selain membuat parang dan menangkap ikan, salah satu kegiatan ekonomi penduduk di Kampung Punang ini ialah pemprosesan ikan bilis atau di sini dipanggil pusuk. Mari kita ke Kampung Punang Jaya. Ni buat penonton yang tak tahu, kalau di Semenanjung dia panggil ikan bilis kan? Kat sini tak panggil ikan bilis, panggil ikan pusuk. Pusuk. Sini dipanggil pusuk. Salah satu kegiatan ekonomi selain daripada ikan tahai yang memang famous lah dekat sini kan. Kalau kita tengok ni yang dah dijemur kan? Yang dah dijemur. Terus dari laut ni. Terus dijemur dia ni. Ini fresh punya ni. Kalau dekat dia ada dua jenis kan? Ya. Berapa jenis ni? Ada yang bulat. Ada yang bulat dan yang dikopek lah. Harganya lain-lain. Harga lain-lain. Yang bulat ni harganya dalam 20 lah di pasaran. Yang dikopek tu 30. 30. Yang dikopek sudah. Masih murah lah kalau dekat lawas ni kan. Ya, masih. Biasa dia dijual di mana juga? Di sekitar lawas. Sekitar lawas. Dan di Brunei je. Sampai ke Sabah juga? Sabah. Wush, jauh pergi ni. Saya turut diberikan penerangan tentang proses-proses ikan bilis kering ini. Ikan yang diperolehi dari laut biasanya direbus terlebih dahulu dalam lingkungan masa selama 1 jam. Selepas direbus, ikan bilis tadi akan dibilas dengan air supaya bersih dari segala kekotoran. Air rebusan itu kemudian dicampur dengan garam untuk menambah perasa dan menambah lagi jangka ketahanan pusuk itu tadi. Kemudian ikan bilis akan dijemur sehingga ianya kering. Proses menjemur adalah proses yang sangat mudah tetapi hendaklah dilakukan dengan cara yang betul. Boleh jadi ikan hancur bila cara menjemur itu salah. Setelah kering, ikan kering tadi akan diasingkan daripada ikan lain seperti ikan kekek dan anak ikan tamban. Ikan bilis yang bersaiz kecil lebih mahal berbanding ikan bilis yang bersaiz besar dan sederhana. Ikan-ikan ini kemudiannya dibungkus mengikut saiz dan kemahuan pelanggan.
tadi kita berada di Kampung Punang, sekarang kita bergerak pula ke Kampung Awat-Awat. Kampung Awat-Awat ni kalau daripada Pekan Lawas kira-kira sejam lah, tak jauh sangat. Tengok pemandangan dengan ladang kelapa sawitnya, dengan balai polis, sekolah-sekolah semua sampai ke sini. Kampung Awat-Awat ni memang cantik sebab dia perkampungan atas air. Satu lagi menjadi tarikan sebab di sini ada produk yang sinonim dengan lawas, iaitu ikan tahai. Jadi sekejap lagi saya nak ke seberang. Saya nak tengok apa yang ada menarik kat sini, tengok apa kita boleh jumpa. Jadi, jom. Dari Kampung Punang, kita ke kampung atas air, iaitu Kampung Awat-Awat. Penduduk di sini kebanyakan bekerja sebagai nelayan. Jadi sesiapa hendak mendapatkan ikan tahai yang terkenal di lawas ni, sini ialah tempat yang paling sesuai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai akhirnya. Selamat datang ke Kampung Masjid Awat-Awat. Kiki Tamin ya? Ya, saya. Kampung Awat-Awat ini ialah penempatan hasil gabungan Kampung Ujong, Kampung Tengah, Kampung Masjid dan Kampung Bangsal. Pendapatan mereka bergantung kepada hasil laut seperti ikan, ketam, udang dan sebagainya. Tengoklah ikan-ikan tenggiri ni, berat seekor kira-kira 7 kilogram. Penat saya menangkapnya. Tak adalah, ini merupakan antara hasil tangkapan penduduk Kampung Awat-Awat. Saya daripada luar tadi dapat cium aroma yang memang sangat sedap. Pergi sampai berjalan, pergi ke dapur ni, jumpa makcik ni. Makcik, saya kacau makcik masak boleh makcik? Boleh. Boleh. Ini buat apa ni makcik? Sambal tahai. Sambal tahai. Oh, boleh dibuat sambal. Baunya sedap. Ni dia punya campuran dia apa bahan-bahannya biasa? Lada kering, bawang putih, bawang merah, bawang basar. Oh, macam Jawa. bahan sambal biasalah. Iyalah. Bau dia ni sedap betul lah. Biasa makan dengan apa? Nasi putih Nasi putih dengan roti pun boleh. Ni saya ada satu soalan yang paling penting sekali. Berapa lama lagi nak siap? Tak lama lagi lah. Tak lama lagi? Ya. Soalan satu lagi penting juga. Kalau dah siap nanti saya nak rasa boleh? Boleh. Itu jawapan yang saya paling suka. Kejap lagi boleh makan. Ketika di sini juga saya dimaklumkan bahawa ikan tahai bukanlah nama sejenis spesies ikan, tetapi hanya membawa maksud ikan yang disalai. Ikan yang biasa disalai sebelum menjadi ikan tahai ialah ikan jenis tamban. Ikan tahai bukan saja sedap dimakan bersama nasi, malah turut dijadikan sos serta sambal. Aktiviti mengganggu Ibu Milah Ya. memasak diteruskan lagi. Yang ni makanan tradisi masyarakat di sini. Panggil apa tadi namanya? Ambuyat. 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 Ambuyat ni dia apa ni? Tepung dia. Dipanggil apa ni? Sagu. Oh, tepung sagu. Tepung sagu kemudian dicampur dengan air-air biasalah. Air biasalah. Air biasa. Tapi ni kalau adunan dia, sukatan air dia tak cun pun dia tak jadi juga kan? Tak jadi. Jadi kena tahulah dia punya sukatan air dan juga tepung sagu ni kan. Nanti dah jadi ni ambuyat ni dia makan dengan apa? Sambal tahai tadi ke? Sambal tahai. Ikan lah. Ikan. Sedap juga. Dah pun siap. Inilah hasil masakan Ibu Milah tadi dengan sedikit sentuhan saya. Sedap, memang sedap. Suasana makan begini memang tidak asing bagi penduduk Kampung Awat-Awat kerana hubungan mereka memang akrab dan sering membuat jamuan bersama, terutama ketika musim perayaan dan majlis perkahwinan. Terima kasih penduduk-penduduk di Lawas yang menerima kami dengan tangan terbuka. Saya akan mengingati Lawas sebagai sebuah tempat yang kaya dengan khazanah alam dan warganya yang mesra dan kaya dengan senyuman. Jadi lepas ni kalau anda ke Lawas, tahulah ke mana tempat yang anda nak pergi. Kita dah pun berada di hujung rancangan. Lawas memang best. Daripada Pekan Lawas, saya mandi air terjun, pergi ke Menangang Place, tempat tu memang menarik. Kemudian pergi pula ke banyak lagi tempat di sini, sampailah daripada Kampung Punang, Kampung Awat-Awat ni.
penduduk kampung ni memang terbaik. Jadi kalau tak pernah pergi Lawas, pergilah. Bukan setakat ikan tahai je, tapi banyak lagi perkara menarik boleh diteroka di Lawas ni. Minggu hadapan pula, jangan lupa tengok ada lagi tempat menarik untuk kita pergi bersama dengan Sini Kita Tu. Assalamualaikum, sehingga berjumpa lagi. Bye.